Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini Pakcik terpanggil untuk memberikan komen Pakcik, dan Pakcik yakin isu dan viral tentang Chef Amar ni dah semakin orang kata menular. Ramai juga netizen yang cakap benda yang baik, ada yang cakap benda itu, benda ini, dan Pakcik nak bagi Pakcik punya pendapat. Harap kalau Cik Amar dengar, mungkin boleh orang kata ambil komen-komen pakcik ni, bukan untuk pakcik mengajar, sebab pakcik yakin Chef Amar ni adalah salah seorang yang pakcik idolakan dalam perniagaan, dengan keceriaan, dengan wajah yang tenang, tutur kata yang sopan, serta orang kata keadaan fizikal dan juga keadaan yang nampak dia seperti betul-betul menceriakan, warak. Ini yang pakcik nak berikan sedikit komen pakcik, agar orang kata bagaikan menarik rambut di tepung. Rambut tu tak putus, tepung tak berselera. Jadi pakcik nak anda semua tonton video ini dan kita sama-sama ambil benda yang baik, yang buruk kita jadikan sempadan. Jom kita tengok. Yang orang hater jangan ajar aku macam mana saya nak buat berniaga. Jangan. Jangan nak mengajar aku macam mana nak berniaga. Itu video yang pertama. Pakcik nak tengok video yang kedua pula. Mana ada orang Melayu buat kerja macam ni? Ada? Dari rumah mungkin lah. Wallahualam lah. Saya bukan nak look down on orang Malaysia. Tak. Saya orang Malaysia juga. You suka, you tak suka, you terima ke, you tak terima. Saya orang Malaysia. Dengar sekali lagi. Mana ada orang Melayu buat kerja macam ni? Ada? Dari rumah mungkin lah. Wallahualam lah. Saya bukan nak look down on orang Malaysia. Tak. Saya orang Malaysia juga. You suka, you tak suka, you terima ke, you tak terima. Saya orang Malaysia. Saya orang Malaysia. Tak apa. Apa-apa pun Cik Amar, Chef Amar, pakcik betul-betul rasa, pakcik faham perasaan Chef Amar yang ketika ini dikecam oleh netizen-netizen yang mungkin kita boleh cakap sebagai mulut longkang, mulut pedas, mulut laser. Dan seperti yang pakcik tahu, Chef Amar dah lama dah berniaga. Bila dah berniaga terlalu lama, kita pun, pakcik pun berniaga, pakcik berniaga Tupperware. Dan kita tahu, orang bercakap, kita baik pun orang mengata, kita jahat lagi lah orang mengata, kita duduk orang mengata, kita bercakap orang mengata, apa saja orang mengata. Sebagai seorang peniaga, Chef Amar kena berhati-hati dalam membuat live, supaya kadang-kadang kita dalam keadaan yang kita emosi sangat-sangat bila kita macam satu botol air yang bergas, ya, yang orang kata air coke lah, kalau kita goncang, kita buka, pastinya dia akan menyembur. Macam itulah perasaan Cik Amar. Kalau tengah panas, nampak orang komen, kita rasa macam kita manusia biasa. Jadi kita faham. Yang Cik Amar rasa macam penat. Ada orang cakap macam tu. Siapa tak marah, siapa tak melenting. Tapi ingat Cik Amar, botol yang digoncang-goncang tengah panas, tapi jangan buka. Buka 1 ke 2 minit selepas itu, pasti dia akan lebih tenang. Cuba tau tips itu. Jadi pakcik nak bagi tahu, pakcik juga seorang peniaga. Jadi bila ada kecaman-kecaman harga mahal, orang kata orang Palestin berniaga tapi harga macam Tel Aviv ataupun Yahudi, memang banyak macam. Itu baru orang kata harga Yahudi. Belum lagi orang kata sentuh sensitivity dan sebagainya. Dan pakcik, bila pakcik tengok, pakcik kaji juga nak tengok orang yang mengata tu macam mana, kenapa dia mengata. Bila pakcik tengok sendiri, kalau pakcik pun ada jugalah perasaan nak mengata, sebab dia punya, tak tahulah ini betul atau tidak, atau fitnah dan sebagainya. Tapi kalau gambaran ini, kalau harganya mungkin tak berbaloi. Tapi kalau pakcik tengok sendiri yang dekat dalam teaser-teaser ni masak, dia letak sendiri kadang-kadang yang besar-besar, memang harga dia berbaloi. Dengan orang kata dengan rasa, dengan material, dengan bahan-bahan yang betul-betul, dengan pengalaman, dengan kualitinya. Pakcik tak nak sebut tentang rasa, sebab bagi pakcik, target Chef Amar
bukan orang biasa-biasa. Orang yang datang bazar Ramadan kalau bawa RM10 bukan target. Tapi kalau bawa RM50, okey. Orang yang mengidam, orang yang betul-betul ada kemampuan. Pendek kata bukan B40 lah. Mungkin yang atas daripada B40. Kalau ada B40 pun yang dah lama simpan duit, nak rasa boleh. Jadi ini pakcik nak bagi tahu tentang bukan pasal harga, bukan pasal kualiti. Itu memang pakcik boleh standing ovation sebab itu memang TikTok. Bekas chef hotel terkenal di merata dunia. Jadi, cuma yang pakcik nak menegur atau memberi pendapat supaya kadang-kadang pendapat customer ini adalah satu pendapat yang sangat berharga. Kalau kita tak jumpa customer yang mulut longkang macam tu atau bercakap dan komen yang tidak elok, kita tidak boleh menganggap semua customer kita sedapnya, tak ada. Kita kena terima hakikat bahawa 1/10 customer kita pasti akan tidak berpuas hati walaupun kita dah buat all out. Kita tidak boleh meramalkan ataupun merasakan bahawa wah, saya dah masak sedap, semua akan puji melambung-lambung saya. Tak ada. Sebab dalam dunia ini tidak mungkin ada yang sempurna. Jadi apa yang chef perlu buatlah tahan telinga. Meniaga dekat mana sahaja. Sebab kita ni sebenarnya chef, kita darjah 6. Chef darjah 6. Netizen yang komen itu kemungkinan darjah 1 dan darjah 2. Ambil baiknya Diva AA yang cakap, bukan level dia untuk bergaduh. Bukan taraf ataupun darjat pergaduhan itu untuk kita bergaduh dengan budak yang bukan selevel. Budak yang bercakap itu adalah satu komen yang mungkin baik untuk kita tengok dan siasat dengan dan perhalusi dengan betul. Jadi pakcik yakin kalau komen yang pedas, yang tidak masuk di akal, yang membuatkan chef rasa koyak, hati rasa macam diremuk-remuk, biarkan saja. Chef kena cakap, semoga budak itu kalau datang lagi akan dapat makanan maaf. Kita mungkin ada orang kata mungkin rasa tak berapa nak elok memberikan servis tu, kita akan perbaiki. Dalam konsep ini kita kena accept walaupun benda itu orang kata pahit, kita tenang. Dia api, kita api. Pasti akan menyebabkan marak. Dan marak itu akan menyentuh orang lain juga. Cuba chef jadi air, chef. Jadi air. Sebab ia melibatkan apa tau, chef? Melibatkan perkataan Melayu. Orang Melayu ini adalah satu bangsa yang pantang dicabar. Sebab chef kena faham juga. Sebab chef kemungkinan naik yang pakcik tak pasti. Pakcik tak kenal, pakcik tak pernah jumpa. Dan pakcik tak pernah rasa pun sebenarnya juadah chef. Tapi pakcik yakin orang Melayu yang banyak beli sebab juadah dekat bazar Ramadan, dekat restoran dan sebagainya. Jadi orang Melayu juga yang bantu chef naik. Jadi chef, 1 orang daripada 1000 orang saja komen. Jangan pukul rata tentang soal kemelayuan ini. Sebab orang Melayu yang berniaga nasi mandi, nasi Arab ramai dekat Malaysia. Apa perasaan mereka bila chef kata ada orang Melayu macam ni, buat macam ni. Jadi ada sedikit rasa mungkin pakcik yakin niat chef tu bukan niatnya untuk mempersendakan orang Melayu, tapi pakcik yakin niat chef tu mungkin untuk bagi tahu yang dekat Malaysia ni orang Melayu bangkitlah, berniagalah macam saya. Pakcik faham benda tu. Tapi bila kita kadang-kadang bercerita tentang soal orang kata touch, emotional kemelayuan itu yang menyebabkan chef akan terjerat masuk ke gaung yang dicipta sendiri. Jadi chef sebenarnya tak perlu banyak cakap, tak perlu balas kepada komen yang begitu. Pendek kata bolayan. Sebab mereka tidak matang. Kalau chef rasa chef betul-betul dah give the best to the customer, chef yakin. Jangan melata chef. Sebab itu feedback customer. Duit di tangan customer. Customer is a king dalam teori ekonomi. Bukan pakcik nak mengajar chef untuk berniaga. Tidak. Jangan menyebut tentang perkauman. Cukup mengatakan bahawa mana ada orang lain buat macam ni. Jangan cerita mana ada orang Melayu. Melayu itu sangat-sangat kritikal. Pakcik yakin
bangsa lain juga hormat kepada bangsa lain. Bangsa Cina, India, mereka hormat. Dan chef bukan orang Melayu, chef adalah orang Palestin. Jadi kalau orang Melayu yang bercakap begitu, mereka tidak akan rasa. Sebab mungkin Melayu tak sebab Melayu. Mereka tidak akan rasa sebab Melayu yang cakap. Tapi bukan Melayu yang cakap, malah chef adalah orang Palestin yang kita sendiri protect. Orang Malaysia yang paling banyak protect, paling ramai protect orang Palestin. Jadi orang Malaysia ini jiwanya halus. Orang Melayu jiwanya halus. Jadi kena sabar. Dalam TikTok pun cakap, nak marah tapi kena sabar. Nak marah tapi kena sabar. Chef senyum je, chef. Senyum. Cakap, okey tak apa. InsyaAllah dibukakan hati dia untuk datang lagi dan dapat best service dan makanan. Mungkin ada kesilapan teknikal ke. Mungkin yang dia expect tu lain. Yang pakcik faham tentang harga tu. Kita banyak golongan dekat Malaysia ni. Sometimes mereka expectation mereka sangat tinggi. Yelah, ais Starbucks contoh. Orang dulu mungkin orang cakap mahal, pergi juga. Tapi Starbucks tak pernah melatah pun mengkritik orang-orang yang komen tentang idea. Bagi dia orang senyum je. Dia orang cakap tak apalah, kalau mahal tak payah datang. Kalau mahal tak payahlah ada beratur minum ais Starbucks saya. Dia orang cakap macam tu. Sebab bagi mereka mahu berfikir benda yang lebih baik daripada mereka membalas komen-komen netizen yang tidak wajar di komen. Jadi inilah pakcik nak share tentang kadang-kadang sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Jadi mungkin pakcik yakin golongan-golongan ramai yang sayangkan Chef Amar. Dan pakcik sendiri sayangkan juga sebenarnya orang menjadikan Chef Amar idola. Peniaga-peniaga Melayu sendiri yang menjadikan Chef Amar idola. Dan pakcik sendiri tak sabar sebenarnya nak rasa Chef Amar punya juada. Jadi pakcik yakin Chef Amar sudah matang. Rambut pun dah berubah macam pakcik. Malah janggut pun dah berubah. Jadi, kita kena sabar. Bulan puasa, sabar. Dan menyebut banyak sekali, Alhamdulillah. Mungkin kita kena ambil konsep Ustaz Biliu. Apa saja dugaan dengan senyuman. Apa saja dugaan dengan Alhamdulillah. Sebab apa saja yang datang itu sebenarnya ada hikmah dia. Orang yang bercakap itu sepatutnya berterima kasih. Pakcik ingat lagi pakcik dikecam sebagai seorang guru atau pensyarah usahawan tapi tak ada perniagaan. Pelajar pakcik menyindir pakcik. Apa perniagaan? Tapi bila pakcik fikir balik, betul juga. Ada baik juga, betul juga. Selama berpuluh tahun pakcik mengajar subjek usahawan, tak ada perniagaan. Akhirnya pakcik menggunakan semua teori-teori ekonomi keusahawanan dalam perniagaan Tupperware. Dan pakcik sebenarnya sampai sekarang pakcik doakan orang yang kecam pakcik itu, pelajar yang kecam pakcik itu, semoga diberikan kesihatan dan dipanjangkan usia serta diberkati. Sebab tanpa mulut dia yang dulu pakcik anggap longkang, tidak menjadi pakcik Tupperware sekarang. Jadi Cik Amar, lapang dada, urut dada, banyakkan berselawat insya-Allah. Orang kata ramai yang sokong. 9, 10 yang sangat suka dengan menu dan juga juadanya Cik Amar. Pakcik tengok cara Cik Amar masak pun teringin nak pergi makan. Jadi apa kata Cik Amar? Cik Amar hubungilah pakcik. Pakcik nak pergi terjah ya. Terjah beratur betapa nak makanlah yang ala-ala RM50 tu. Sebab pakcik yakin satu gigitan sangat mengimbau kenangan berada di bumi Arab. Itulah dia yang kita nak. So apa-apa pun, bawa bersabar, maafkan mereka. Sebab orang yang memaafkan ini adalah orang yang mulia. Pakcik bukan ustaz, tapi pakcik yakin apa yang sirah Nabi dulu ya, Nabi dulu dibalik najis, dikecam dan sebagainya oleh seorang, contohnya orang buta yang selalu mengecam. Dan akhirnya orang buta tu tak tahu yang sebenarnya Nabi yang menyuap makanan setiap hari kepada dia. Tapi Nabi
berbuat baik dengan orang yang kecam dengan dia. Sebab dia yakin orang yang kecam itu sebenarnya tidak terus menjadi pengecam. Satu hari dia diberikan hidayah untuk tahu tentang kebaikan yang kita ada. Jadi, berhati-hati ya, Chef. InsyaAllah, Pakcik doakan kita sama-sama berjaya dan perniagaan Chef akan menjulang tinggi kepersadaan antarabangsa. Dan untuk anda semua, janganlah cukup-cukuplah tu untuk kecam Chef. Ya? Pakcik yakin harga dia memang mahal, tapi dia punya kualiti itu semahal lah juadah yang masuk dalam mulut kita. Apa-apa pun kalau kita tak mampu, kita cuba-cubalah kongsi-kongsi. Belilah yang RM50, kongsi 5 orang. Nak rasa sangat. Jadi apa-apa pun tak apa. Kita baik sekarang ke kosong-kosong. Kita pun nak raya dah ni. So apa-apa pun, terima kasih kerana semua yang menyaksikan Pakcik. Harap ulasan Pakcik sebagai ulasan yang tak seberapa nak ada ni, kita jangan panjang-panjang lagi. Kita sebagai orang Melayu ni, seorang yang ada budi bahasa, kita maafkanlah Cik Amar dan kita sama-sama doakan supaya silaturahim kita sebagai seorang insan yang seagama dengan Cik Amar akan orang kata dijauhkan daripada fitnah, dan kita sama-samalah juga menghayati Ramadan ini dalam erti kata yang baik-baik saja. Jumpa lagi orang. Assalamualaikum. Bye-bye.